Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ni cikgu nak sambung kertas 1 pecutan akhir. Okay, daripada set 2 Negeri Johor lah. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, pelajar boleh pause dan pelajar boleh cuba dulu Okay, menara kembar Petronas adalah menara tertinggi di dunia dengan ketinggian 452 meter. Okey, tukar dia kepada asas 9. So dia dalam asas 10 lah. Dia dalam asas 10, kita tukar dia kepada asas 9. So just bahagi 9 sajalah. 4, 5, 2, kita bahagi dia dengan 9. Okey, kita tekan kalkulator Okey, just tekan kalkulator. 452 bahagi dengan 9. So kita dapat 50.22. So cikgu tak nak point, cikgu nak 50 saja. So 50 darab dengan 9, so 450. 452 tolak 450, so bagi dia 2. Okey, seterusnya 50 bahagi dengan 9. So 50 bahagi dengan 9. So pelajar akan dapat 5.55. So kita nak 5 saja. 5 kali 9 45. 50 tolak 45 dapat 5. 5 boleh bagi 9? Tak boleh. So 5 turun bawah. So kita baca daripada bawah Okey, 5 5 2 asas 9. Boleh? Soalan yang pertama pelajar. Boleh, simple je, soalan simple Okey, pergi kepada soalan yang kedua. Pelajar cuba dulu. Okey, so soalan nombor 2 kita bincang. Tolak seperti biasa 3 2 5 1 tolak dengan 1 4 1 3. So kita nak tolak. Okey, tolak tak boleh. So tinggal 4 kat sini. So dekat sini jadi 11 lah. Okey, 11 tolak 3 dapat 8. So 8 boleh ada tak dalam asas 6? Pelajar, tak boleh. Jadi 8 ditolak dengan 6, betul? So kita dapat 2 lah. So 2. So naik 1 dekat sini. Okey, lepas tu 4 tolak 1 3. 3 tambah 1 4. Betul? Kesalah cara cikgu ni? Tak ada pun jawapan. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Hitung nilai bagi 3251 asas 6 ditolak dengan 1413 asas 6. So dua-dua ni asas 6 lah. Okey, so 1 tolak 3 tak boleh. So kita pinjam. So dekat sini tinggal 4. So kat sini kita pinjam 6. So bila kita pinjam 6, dia jadi 7 lah. 7 tolak 3 dapat 4. Okey, 4 tolak 1 dapat 3. So 2 tolak 4 tak boleh. So kita pinjam. So bila pinjam 6 jadi 8. 8 tolak 4 dapat 4. So kat sini 1. Okey, so jawapan pelajar tadi betul lah. Jawapan dia D. Okey, so settle. Okey, soalan yang ketiga. Okey, Rahmah akan menduduki peperiksaan SPM. Dia telah tetapkan untuk membuat latihan selama 2 jam setiap hari. So dia nak buat exercise 2 jam setiap hari. Okey, jika Rahman bukan Rahman berjaya menjawab satu soalan dalam masa 5 minit. So kalau satu soalan 5 minit, kalau 1 jam berapa soalan? 1 jam berapa soalan dia dapat? 12. 1 jam 12 soalan. So sekarang ni dia belajar 2 jam. So kita darab 2 lah. Okey, so dia akan dapat 24 soalan satu hari So satu hari. Okey, hitung jumlah soalan berjaya dijawab dalam masa
15 hari. So 24 darab dengan 15. So kita akan dapat 360. 360 tukar dalam bentuk piawai 1, 2. 3.60 darab 10 kuasa 2. So jawapan dia adalah A. Okey, settle. Soalan yang keempat. Okey, pelajar boleh cuba. Cikgu pause dulu. Okey, Raja 1 menunjukkan sebuah segitiga. So segitiga macam ni kaki sama Okey, so automatic X kat sini sama dengan X kat sini lah. Okey, jadi 180 tolak dengan 116 bahagi dengan 2. So kita akan dapat nilai X lah. Okey, so 180 tolak dengan 116. So 64 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 32. So automatik kat sini 32, kat sini 32 juga. Okey, soalan dia X tambah Y. X tambah Y ni straight garis lurus. Jawapan dia adalah D lah. Okey, straight ni 180. Okey, settle soalan yang keempat. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, pelajar boleh cuba. Okey, so rajah 2 menunjukkan sebuah heksagon sekata PQRSTU. So cari nisbah nilai X kepada nilai Y. So kita nak X dan Y. So pelajar boleh tengok kat sini So ada beberapa kaedah lah. Okey, kaedah yang pelajar explain tadi pada cikgu. So dekat sini pelajar nampak sudut dia 90 darjah. So Y dia 90 XY. So Y dia 90 darjah. So kalau kat sini sudut dia 90 darjah, so automatik kat sini pelajar dapat sudut dia 60 darjah lah. Okey, sebab kat atas tu 30, kat sini 60 So 60. Okey, so kita kecilkan, kita dapat jawapan dia D lah. D. Okey, ataupun ikut yang pelajar mana-mana pelajar faham lah. Okey, kita tahu kalau heksagon sekata setiap sudut ni 120 darjah lah. 120 darjah. So kalau kaki dia sama, automatik kat sini 30. So kat sini pun 30. So kita tahu Y ni adalah semua ni adalah 120 tolak 30. So kita dapat 90. Ikut pemahaman pelajar lah. Okey, so settle nombor 5. Pergi soalan nombor 6. Okey, okey, soalan yang ke-6. Dalam rajah 3, PQR ialah tangent. So PQR ialah tangent pada suatu bulatan. Okay, QSTU dengan pusat dekat O. Okey, DQ sudut SQP. Sudut dia ialah X. So dekat sini sudut X dekat sini. Okey, SQP. Okey, soalan dia diberi lengkuk TU. So lengkuk TU ni sama dengan lengkuk SQ. Okey, nyatakan sudut TUO. So macam mana kita nak cari sudut TUO? Cikgu usahakan sikit. Okey, TUO sudut dekat sini. Okey, sudut dekat sini sama dengan sudut dekat sini pelajar sama je sudut dia. So kita tahu tangent bulatan yang sambung dengan pusat bulatan, sudut dia 90 darjah. Kita tahu. So nak cari sudut dekat sini 90 tolak dengan X. So kita dapat jawapan dia ialah A lah. Okey, settle. Kita pergi kepada soalan yang ke-7. Soalan mudah je, cikgu kecilkan balik. Okey. Okey, rajah 4 menunjukkan pentagon sekata. So PQRST ni pentagon sekata lah, dan segi 4.
Okey, dan sisi 4 PTUV. Okey, STU ialah garis lurus lah. Okey, so pentagon dulu 5 sisi Ni pentagon ni 5 sisi ni. Kena cari sudut kat dalam dulu. 5 tolak dengan 2 didarab dengan 180, sorry, bahagi dengan 5. So dapat apa sudut kat sini? 108 Okey, so kat sini kita dapat 108 lah. Okey, so kat sini 108. So kat sini semua 108. So kalau dekat sini 108, so automatik dekat luar dia 72. Okey, lepas tu sudut dekat sini, sudut dekat P tu kita boleh carilah 360. Okey, ditolak dengan 95, ditolak dengan 108. So kita dapat sudut ni 157. Okey, cuma sudut V tu berapa dapat sudut V ni Ni sudut sini berapa dapat? Adakah sudut sini sama dengan sudut sini? Respon Hanin, sama tak? Sudut V tu dapat apa Hanin? 95. Kenapa 95? ZZ ni, sudut ZZ ni 95. So 95, so segi 4 360. So 360 tolak 95 tolak 157 tolak 72. So dapat apa jawapan dia tadi? 36. Jawapan dia A. Betul? Betul? Ada pelajar lain dapat lain jawapan dia? Okey, so settle nombor 7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan ke-8 ni soalan set, soalan mudah lah. Okey, so cikgu kecilkan sikit. Tak nampak tak kecil sangat. Okey, tak apa, kita cuba dulu. Okey, so diberi set semester. Okey, dia bagi K, U dan L, U dan M. Okey, dia bagi statement yang pertama ni, K subset kepada M. Okey, C tu subset lah. C ni subset, maksudnya K subset kepada M, maksudnya K ni mesti duduk dalam M. Dia macam tu. K subset kepada M. Okey, dan yang kedua dia bagi kita kat sini, M bukan subset kepada L. M bukan subset kepada L. Maksudnya M ni tidak terletak. Kalau dia kata M subset L, maksudnya M duduk dalam L. Okey, kalau bukan, maksudnya M ni duduk dekat luar. So first kali ambil statement yang pertama dulu, cari K duduk dalam M. Kalau macam ni, soalan yang pertama ni M duduk dalam K, automatik salah. Okey, yang kedua ni K duduk dalam M, so automatik betul 2. Yang kedua tu kita terima. Okey, yang ketiga pun kita tak terima Okey, cuma statement yang kedua dekat sini cikgu kata tadi, M bukan subset kepada L. M ni duduk di luar L. So jawapan paling tepat dia adalah D lah. M duduk di luar L. So soalan dia tulis kat sini, cikgu tulis salin balik. K subset kepada M. K subset kepada M, maksudnya K duduk dalam M. Okey, betul. So yang kedua, M bukan subset kepada L, maksudnya M di luar L. So betul statement yang kedua. So jawapan dia adalah D. Boleh belajar? Boleh dia C ni subset ni, maksudnya ada dekat dalam dia. Okey, so settle. Soalan nombor 9, trigo, soalan mudah.
Okey. Okey, dalam rajah 5, titik PQ terletak suatu lengkuk bulatan yang berpusat di O lah. Okey, cari cos X. Dia nak cos X, dia nak sin Y. Yang ni pelajar kena teori trigo lah. Okey, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat lah. Yang ni ikut suka pelajar. Okey, cos X. So X yang mana? X yang ni, segitiga ni. Okey, cikgu ambil segitiga X dulu. Yang ni cos X. X Okey, so kita tahu baca koordinat kan. So yang ni X, yang ni Y lah. Maksudnya 0.8192, Y dia 0.5736. Cos sebelahan per hypotenuse. Sebelahan per hypotenuse. So cos X sama dengan 0.8192 per dengan 1. Tapi kita tak tulis lah per 1. So ni jawapan dia. Okey, seterusnya kita cari sin Y. So Y ni segitiga dia Y. So segitiga Y. Okey, so cikgu lukis balik. So yang ni adalah X, yang ni adalah Y lah. Okey, 0.2588, Y dia 0.9659. Okey, sin sama dengan tentangan per hypo. Jadi sin Y sama dengan 0.9659 per 1. Tapi kita tak tulis lah per 1 tu. Okey, jadi ni tambah dengan atas. Okey, sin Y tambah dengan cos X. So kita akan dapat, tu tak jawapan dia, 0.8192 tambah dengan 0.9659. So kita dapat jawapan 1.7851. Jawapan dia adalah D. Boleh belajar kat sini? Boleh kena keluarkan satu-satu. Jangan terkeliru dengan banyak sangat benda kat sini. So pelajar keluarkan, pelajar tahu, oh hypotenuse dia mesti 1. So hypotenuse dia mesti 1. So ni Y dia kat sini. Cari satu-satu. Lepas tu kita tambah dia. Okey, so settle. Soalan yang ke-10. Soalan 10 ni rasa macam dah pernah buat. Okey, pelajar, cikgu nak pelajar cuba. Aku cikgu besarkan terus. Tunggu cari jawapan dia senang. Okey, rajah 6 menggambarkan aras air yang direkod di sebuah pelabuhan. Okey, diberi Y mewakili aras air. Okey, dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Nyatakan fungsi trigo. Dia nak fungsi trigo untuk Y sama dengan A sin BX plus C. Okey, pelajar tahu A ni amplitude, B ni adalah tempoh ayunan, C ni adalah pintasan Y. Okey, pelajar tahu macam ni senang. Okey, first kali kita nak cari amplitude. Amplitude diukur daripada titik keseimbangan. So pelajar tengok kat sini, puncak dia 3. Okey, lembangan dia 3. So automatik pelajar tahu titik keseimbangan dia di tengah-tengah ni. Ni adalah titik keseimbangan dia. So titik keseimbangan dia 2. Okey, so 2. So amplitude diukur. Okey, amplitude dia 1 Ada 1. Okey, betul lah. So amplitude dia adalah 1. Maksudnya 3 tolak 2. So amplitude 3 tolak 2 dapat 1. Okey, maksudnya kalau kita ada Y sama dengan A sin BX plus C, kita dah dapat ada A tu 1. Okey, seterusnya cari B. B ni adalah tempoh ayunan. Okey, satu ayunan lengkap
360 darjah. Ni satu ayunan lengkap 360 darjah. Nak cari B 360 darjah bahagi dengan, so berapa nilai dekat sini? 36. So 36. So 36 kali 1, so kita dapat 10. So B dia adalah 10. 1 sin 10x plus C ni adalah pintasan dia lah. Pintasan dekat mana dia mula, graf tu mula. So 2. So jawapan dia Y sama dengan sin 10x plus 2. Ok, jawapan dia adalah C. Boleh belajar kat sini? Boleh? Respon, nak dengar suara? Boleh baru 10 soalan, 1 jam dah. Ok, nombor 11. Soalan direct nombor 11. Cuba, cikgu nak pelajar cuba. Ok, so soalan nombor 11. Encik Ravi menyimpan wang 9,600. Ok, dengan kadar faedah 4% setahun. Boleh kira terus So, kira terus 4%. Darab dengan 9,600. Ok, 4% maksudnya 4/100 lah. Ok, darab 9,600. So, kita akan dapat setahun banyak ni lah. Ok, 384. 384, yang ni setahun. Ok, soalan dia faedah selepas 6 bulan bahagi 2. So bahagi dengan 2, so kita akan dapat 192. Jawapan dia adalah C lah. Mudah je soalan direct Ok, soalan yang ke-12. Ok, Encik Chong menerima penyata kad kredit. Ok, yang ni pelajar kena take note betul-betul kad kredit. Ok, penyata menunjukkan Encik Chong mempunyai baki tertunggak 4,500. Berapa bayaran minimum? Bayaran minimum kalau kad kredit berapa persen pelajar? Pelajar? Pelajar dengan cikgu lagi ke? Ada So kad kredit mesti 5% pelajar bayaran minimum daripada nilai yang tertunggak ni. Darab 4,500. Baru dia dapat bayaran minimum dia berapa? Mesti 5%. Yang ni pelajar belajar di form 3 lah. Ok, 5 bahagi dengan 100. Ok, didarab dengan 4,500. So bayaran minimum dia 225. Paling sikit dia kena bayar banyak tu. Ok, boleh pelajar settle Ok, soalan 13. Kita laju sikit. Ok, diberi X sama dengan 2 ialah paksi simetri bagi fungsi kuadratik. Tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik. Ok, so sekarang ni untuk soalan 13 pelajar, bila jumpa fungsi kuadratik macam ni, ok, ada 4 perkara pelajar kena tahu lah. Ok, nombor 1, pelajar kena tahu bentuk dia lah. Bentuk graf ni, bentuk graf ni masam ke senyum? Pelajar senyum A, B, C. So A dia positif kan, so graf dia senyum. Ok, yang kedua kena tahu apa pelajar? Pintasan X. Pelajar kena tahu. So pintasan X dia macam mana nak cari? Kita tekan kalkulator, buat 2 bracket tu. Buat 2 bracket sama dengan kosong tu. Ok, so kita tekan kalkulator sama-sama So mode equation. So tekan anak panah sebelah. So 2. So A dia adalah 2, B dia adalah negatif 8, C dia adalah negatif 7. Ok, so pelajar akan dapat 4.7. Betul tak ni? Kenapa point Ok, so cikgu check lagi sekali.
A dia 2, B dia negatif 8, C dia negatif 7. Okey, betul lah. X 4.7, X 4.7. So lagi satu, X dia negatif 0.7, negatif 0.7. So pintasan dia di dua titik ni lah, dua titik ni. Okey, seterusnya yang ketiga kena tahu paksi pintasan Y. So pintasan Y automatik tahu negatif 7. Okey, dan last sekali paksi simetri lah. So paksi simetri ni negatif, paksi simetri apa formula dia tak ingat dah. Negatif 2 negatif B per 2A betul. Okey, so negatif B ni negatif 8, negatif 8. So 8 bahagi dengan 2, A ni ada 2. So 8 bahagi 2 dapat 8 bahagi 4 dapat 2. So paksi simetri dia betul 2 Okey, so yang ni semua pelajar kena tahu. Tentukan koordinat titik minimum. Macam mana nak cari titik minimum? So kalau kita sketch gambar dia macam ni, paksi simetri dia dekat 2. Okey, lepas tu pintasan Y dia dekat negatif 7, negatif 7. Okey, lepas tu ni titik dia lah, dua titik X. So X yang pertama, X yang kedua. Okey, so dia akan dapat graf dia macam ni lebih kurang. Okey, graf dia macam ni. So nak cari titik minimum adalah titik yang paling bawah sekali kat sini. Maksudnya kita kena gantikan X tu dengan 2 baru kita dapat jawapan dia. Betul Hanin? Sebab kita nak titik minimum tu. Betul So cikgu padam balik. Okey, so titik minimum tu titik yang paling bawah sekali lah. So kalau kita tahu garisan simetri dia adalah 2, so kita gantikan X dia dengan 2 lah. So 2, X tu 2 kuasa 2. Okey, tolak 8 darab 2, tolak 7. So dekat sini 2 kuasa 2, 4 darab 2, 8. 8 tolak dengan 8 darab 2, 16. Tolak dengan 7. So dekat sini pelajar akan dapat negatif 8, negatif 15 So jawapan dia adalah D. Betul? Betul pelajar? D ke C? Sekejap, tekan kalkulator. 8 tolak 16 tolak dengan 7. So negatif 15. So titik kat sini kita tahu negatif 2, negatif, bukan negatif 2, 2 negatif 15. So macam mana dapat 2? Ni adalah 2 lah paksi simetri dia. Okey, so settle jawapan dia Okey, so 13 settle soalan 14. Okey, soalan 14. Rajah 7 menunjukkan graf mempunyai gelong dan berbilang tepi. Tentukan bilangan tepi, bilangan darjah bagi graf tersebut. Okey, so bilangan tepi ada berapa? Bilangan tepi dan bilangan darjah bagi graf tersebut. Bilangan tepi kita kira je lah. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bilangan tepi dia 8 lah. Okey, so nak cari darjah pelajar,
bilangan darjah. Okey, dia darab dengan 2 kali bilangan tepi. So tepi dia pelajar tahu 8. So 2 darab dengan 8, kita dapat 16 lah. Okey, jawapan dia adalah A. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Nombor 15. Pelajar menunjukkan graf terarah dari rumah Faris di Q. Mana rumah Faris? Okey, di Q ke sekolah T. Tentukan laluan terbaik yang dipilih Faris untuk ke sekolah dengan mengambil kira jarak terpendek. So rumah dia kat sini. So dia nak pergi sekolah. Mana laluan terbaik dia? Sekali menyala semua. Mana laluan terbaik dia? So kalau lalu sini berapa kilo? Kalau lalu sini 1.6. So kalau lalu ke atas, lalu ke atas 1.4 tambah 0.3 1.7. Jadi yang mana yang terbaik? Q ke P terus ke T. Betul? Betul? Ke ada jawapan lain? Nombor 15. Cikgu semak jap. Oh, settle jawapan dia betul lah, B, 15. Okey, kita pergi kepada soalan 16. Cikgu nak sampai soalan 20 je lah hari ni. Okey, pelajar boleh cuba. Okey, so untuk soalan 16 kita ke IV dulu sebab cikgu cari jawapan tak jumpa. So skema jawapan dia soalan nombor 16, cikgu tunjuk soalan nombor 16. Jawapan dia ialah C lah. Okey, jawapan pelajar tadi C ya, 15 ya. Okey, macam mana pelajar dapat C ya? Sebelum kita ke IV dulu, kita bincang. So hasil perbincangan dengan pelajar. So 28 jumlah pelajar ni ditolak dengan semua nombor bilangan yang dah ada tu. So 28 tolak dengan 3, tolak dengan 3, tolak dengan 4. So pelajar akan dapat dekat sini 18. So 18 ni dibahagi dengan 3. So kita dapat 6. Sebab dia kata bilangan murid yang ditugaskan kedua dua blok ni adalah sama. Maksudnya semua sama. 6 ni duduk dua blok ni sama. So kat sini pun sama 2 blok. So kat sini pun sama 2 blok. Okey, soalan dia cari bilangan murid yang bertugas di blok R. So blok R semua sekali lah. Okey, ni adalah blok R. So kita tambah semua sekali. 6 tambah 6 12 tambah 3. So jawapan dia 15. Betul betul jawapan pelajar tadi. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada 2 lagi soalan. 3 lagi soalan Okey, diberi bahawa set semester P union Q union R. Antara gambar rajah Venn berikut yang manakah mewakili P prime union R. Okey, so pelajar yang mana gambar dia? P prime union R. Apa maksud P prime? Bukan P. Apa maksud union R? Semua sekali R. Jadi jawapan dia, pelajar, nampak terang-terang lah ni. Ni R saja ni. So jawapan dia adalah D. Betul? Hello. Kalau kita masuk nombor pun sama pelajar Kalau kita masuk nombor, sekejap kalau cikgu lukis balik gambar dia macam ni gambar dia. Cikgu tak nak cikgu show seorang je ni. Okey, so dekat sini semua sekali.
Masuk nombor terus. 1, 2, 3, 4. So 5. So P prime selain daripada P lah. So 4 dan 5. Union R apa dia? R 2, 3 dan 4. So jawapan dia adalah 4 lah. Okey, 3 dan 4. So kita lorek 3. Tak boleh lorek 3. Sekejap. Sorry Okey, P prime 4 dan 5. Okey, union R. So R ni semua sekali R lah. 3 dan 4. Okey, jadi jawapan dia semua sekali ni 3, 4 dan 5. Mana 3, 4, 5? 3, 4, 5. Okey, jawapan dia C. Setuju dengan cikgu? C jawapan dia. Betul? Betul Soalan nombor 17. C jawapan dia. Okey. So settle. Kalau pelajar tak faham, pelajar boleh lukis gambar lah. Okey, soalan 18. Ni just tekan kalkulator je lah. 2 tempat perpuluhan. Punca 160. So dapat 12.6. 47. So 2 tempat perpuluhan. Dapat apa jawapan dia? 2, 65. So jawapan dia C So C jawapan dia. Okey. Soalan 19. Soalan 19 ni ada gambar rajah. Okey, so pelajar boleh cuba dulu, cikgu pause dulu. So rajah 10 menunjukkan dinding berbentuk segi 4 tepat, luas dinding berbentuk segi 4 tepat. So dia dah bagi dah luas dia. Okey, 3x kuasa 2 tambah 9x meter persegi. Maksudnya luas keseluruhan Okey, maksudnya panjang darab dengan lebar dapat sekian Okey, jadi lebar dia dapat apa ni lebar dia? 3x darab berapa? Dapat 3x kuasa 2 tambah 9x. Maksudnya 3x darab dengan x tambah dengan 3 Okey, maksudnya kat sini x tambah 3 Okey, betul tinggi ni. Okey, dinding tersebut dilukis corak geometri. Okey, rajah di bawah dah dicat mengikut bentuk geometri. Jika lebar dinding tu 3x meter dan 2 segitiga bersudut tegak yang sama saiz ingin dicat dengan warna kelabu, berapa luas kawasan yang dicat dengan warna kelabu? So dekat sini, kalau kat sini 3x, so kalau tengah-tengah dia 1.5x lah. Okay, sini pun 1.5x juga sama je. So segitiga 1/2, ataupun kita kira terus boleh ni sebenarnya, tak apa. Okey, kalau pelajar nak kira satu-satu. Okey, 1/2 darab tapak 1.5x darab dengan tinggi dia x tambah 3. So dekat sini kita dapat 1.5x darab x 1.5x kuasa 2 tambah dengan 3 darab 1.5 4.5x. Okey, lepas tu ni je jawapan dia. Sebab dia 2 kalau kita bahagi 2 darab 2 pun sama juga jawapan dia. So jawapan dia adalah D lah. Betul? Setuju dengan cikgu? Setuju Kan ada yang nak tanya kat sini?
Sebab yang ni tambah dengan yang ni. Yang ni kalau kita bahagi 2 pun kita kena tambah balik. So jawapan dia D lah. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ni. Soalan 20. Cuba, pelajar cuba. Berapa dapat nilai X? Kalau punca kuasa 2 tu dia jadi kuasa, dia jadi apa? 1/2. Betul? Maksudnya dia jadi macam mana? X tolak 4 per 3X kuasa 1/2 macam tu. Okey, seterusnya soalan yang ke-20 lah. Y sama dengan punca kuasa Y sama dengan punca kuasa X tolak 4 per dengan 3X. So soalan nak cari X lah. Okey, punca kuasa bawa pergi depan. So yang tinggal Y kuasa 2 lah. So X tolak 4 per 3X. So kita darab silang. So 3X Y kuasa 2 sama dengan X tolak 4. X bawa pergi sebelah. So 3X Y kuasa 2 tolak X sama dengan negatif 4. So faktorkan X. 3Y kuasa 2 tolak 1 4. So X sama dengan X sama dengan negatif 4 bahagi dengan 3Y kuasa 2 tolak 1. So jawapan dia ialah A lah. Okey, so 20 soalan yang kita bincang hari ni. So rasanya itu saja daripada cikgu. 20 soalan, dia harap membantu. Okey, Assalamualaikum semua.